إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan hayah, dan hayah yakni dan sifat yang ke-11 dari segi tertib bilangannya yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf. Dia wajib fardu ain di atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, mempelajarinya sehingga mengetahui dan mengiktiqadkan di dalam hati atas jalan tafsili, atas jalan satu persatu, iaitu hayah. Apa sifat ma'ani yang ada di zat Allah Ta'ala lagi selain daripada yang telah lalu kita bahas, qudrat, iradah, ilmu, dan hari ininya maksudnya hayah. Dalam kitab-kitab Arabnya disebut wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-hayatu. Mesti pada zat mesti pada zat Allah Subhanahu wa taala tu sifat hayah. Yang kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu hayah ni ialah penghidup atau hidup pun boleh. Dia sifat hayat satu ni tidak ada ta'alluq, tidak ada ta'alluq. Sifat-sifat ma'ani yang ada di zat Allah Ta'ala, sekalian sifat ma'ani, kudrat, iradah, ilmu, hayat, samak, basar, kalam, sifat-sifat tersebut tu semuanya mempunyai ta'alluq. Melainkan hayat satu tidak ada ta'alluq. Tak ada bidang kuasa lah orang panggil. Tak ada ta'alluq. Tu. Apa tu? Apanya orang panggil maksud kita isbat kata sifat penghidup di zat Allah Ta'ala. Pertama-tamanya memang dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala tu zat yang maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illahu. Bermula Allah tu tidak ada Tuhan selain daripada dia. Dia tu Allah tu al-hayyul qayyum, yang maha hidup. Al-hayyu maknanya yang maha hidup. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ada juga ayat Quran gitu. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Itu ada lagi. Wa tawakkal 'alal hayyi. Bertawakullah, bergantunglah, berpeganglah 'alal hayyi, di atas zat yang maha hidup,
allazi la yamut. Allazi la yamut. Zat yang maha hidup tadi allazi la yamut, yang tidak mati. Jadi Allah Ta'ala tu zat yang maha hidup dan tidak mati. Ni ada orang panggil satu orang yang nak jadi ustaz nama Wan Hizam sini. Sohulah dia dalam Facebook atau dalam YouTube tu. Nah, dia kata Tuhan ni tak mati tak hidup. Tu salah lah tu. Bercanggah dengan ayat Quran. Berat lah tu. Tak mati tak hidup, tak hidup tak mati, dia kata. Menda cakap lagu tu, ngaji kok mana mung lagu tu. Nah, Quran kata Allah tu al-hayyul ladzi la yamut. Allah tu zat yang maha hidup, allazi la yamut, yang tidak mati sekali-kali. Tu. Maka kerana itulah di sisi ahli sunnah wal jamaah pula, tidak orang panggil terima dengan akal kita kalau zat tu yang hidup, kalau tidak ada sifat penghidup di zatnya. Maka kerana itu Allah tu hayyun bihayati. Allah Ta'ala tu zat yang hidup dengan bersepakai di zatnya sifat penghidup. Begitu. Lepas tu kalau sifat-sifat lain dia ada takluk, kita kata kudrat, artinya pekuasa. Apa kerja pekuasa? Berkuasa, mengada meniada. Iradah artinya penentu. Apa kerja penentu? Menentu. Itu. Ilmu artinya pengetahuan. Apa kerja pengetahuan? Mengetahui. Itu. Samalah, sama basar kalam lagi akan pun ada ta'alluq. Artinya sifat sama, pendengar kerjanya mendengar. Basar pelihat, kerjanya melihat. Kalam perkata, kerjanya berkata-kata. Dah. Tapi hayat satu ni hanya ada penghidup. Tu penghidup. Makna dia penghidup. Lepas tu samarah dia hidup. Adapun ta'alluq tak ada. Tak boleh nak kata menghidupi, berhidup. Tak betul tu. Kerana menghidupi, memati itu tugas sifat kudrat. Tiga sifat kudrat. Lepas tu kenapa kau sifat hayat dibilang? Tu sifat hayat selain daripada sabit dalam Al-Quran, satunya atas jalan dilalah iltizamiyah, iaitu sifat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa anatil wujuh lil hayyil qayyum wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Selain daripada Allah Ta'ala sendiri cerita dalam Quran kata Allah tu zat yang maha hidup, maka secara dilalah iltizamiyah, secara dilalah yang difahami secara automatik, tidak mungkin zat yang maha hidup tidak ada sifat penghidup di zatnya. Maka kerana itu kita bilang sifat hayat satu. Maka sifat hayat ni ialah wahia sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala tusahhihu lahu an yattasifa bil qudrati wal iradati wal ilmi wa ghairihi minas sifatil ma'ani. Tu. Sifat penghidup ni ialah wahia, dan ialah sifat penghidup ni sifatun, satu sifat. Qadimatun, yang sungguh lagi ada sedia kala di zat Allah Ta'ala. Wujudiyatun qadimatun. Tu sifat hayat ni sifat yang sungguh lagi ada, wujudiyatun. Setara mana ada, sekira-kira kalau Allah Ta'ala buka hijab, pasti kita akan dapat nampak sifat penghidup yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu. Lagi pula sifat penghidup ni qadimatun, sebagaimana zat Allah Ta'ala pun qadim, maka sifat Allah Ta'ala pun qadimah. Zat Allah Ta'ala qadim, maka sifat-sifat Allah Ta'ala semuanya qadimah belaka. Tidak ada permulaan bagi ada. Dan tidak boleh berpisah daripada zat. Sebab itulah ulama kata sifat-sifat ma'ani ni la hiya huwa. Sifat ma'ani itu bukan zat. Tapi wala hiya ghairuhu, tapi dia tidak boleh berpisah daripada zat. Dia ada di zat, tak boleh infikak, tak boleh bercerai tanggal. Itu dia panggil apa? Sifat. Jadi sifat hayat ni juga taklah bercerai tanggal daripada zat Allah Ta'ala. Ada di zat Allah Ta'ala. Ada pun kita, Allah Ta'ala jadikan kita ni hidup bersabit dengan dua diri. Mana? Roh dan jasad. Jasad ni satu zat, roh satu zat yang lain. Bukan roh tu sifat bagi jasad.
Kalau roh tu sifat bagi jasad, tak matilah kita. Karena sifat tak boleh bercakap tanggal daripada zat. Nah, jadi roh tu zat yang lain. Di sisi berkapuh di antara zat kita dengan zat roh, maka Allah Ta'ala jadikan hidup. Jadi kitanya hidup dengan bersepakai bersatu antara roh, diri roh dengan diri jasad. Adapun Allah Ta'ala hidup tidak dengan roh, tapi sifat penghidup yang ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dah. Qaimatun bi zatihi ta'ala, yang ada di zat Allah Ta'ala. Ada di mana sifat hayat ni? Ada di zat Allah Ta'ala. Nah, dah. Patut apakah orang panggil mustahaknya sifat hayat ni? Mustahak. Kenapa? Tusahhihu lahu an yattasifa bil qudrati wal iradati wal ilmi wa ghairihi minas sifatil ma'ani. Kerana nak mengesahkan, yakni nak mengesah tu orang panggil seolah-olahnya sifat hayat ni syarat pada waqi'. Seolah-olah sifat hayat ni syarat pada realiti sebenar. Nak mengesahkan ada sifat-sifat lain di zat Allah Ta'ala. Ataupun syarat sengoti, bukan seolah-olah tidak. Syarat sengoti fit ta'aquli dia panggil. Di dalam fikiran akal. Nah, dah. Orang panggil dalam fikiran akal kitanya, pasti dah. Kalau kita nak kata orang tu berkuasa, mengetahui, mendengar, apa sahajalah. Nah, dia nak bersifat dengan sifat pendengar, pelihat, perkata, pekuasa, penentu dan sebagainya, mesti kita kena sah dulu. Zat dia hidup ke tak hidup? Dah. Dah. Jadi seolah-olahnya pada wakilnya orang panggil hayat ni syarat. Atau tidak seolah-olah syarat. Syarat sengati fit ta'aquli dalam fikiran akal kita. Mana kita fikir pada makhluk? Kalau makhluk tak hidup, bolehkah dia nak bersifat dengan kudrat, iradat? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh makhluk tu nak bersifat dengan sifat kudrat, iradat ke apa saja sifat-sifat lain kalau dia tak hidup. Kita ambil lah siapa, kita kata Tengku Dua Mei lah. Nah, Perdana Menteri yang pertama Malaysia ni Tengku Abdul Rahman Putra Al-Hajj. Nah, baik. Ketika dia hidup mula dia berkuasa dah. Dia berkuasa lah kerana apa? Kerana dia Perdana Menteri. Baik. Sekarang ni dia berkuasa lagi ke tak? Dah. Kenapa? Kerana dia mati dah. Tak ada dah sifat berkuasa dia, sifat perkuasa tu tak ada dah di tubuh, di zat dia, di tubuh dia. Maka ternafilah orang panggil sifat-sifat yang bersepakai di zat dia apabila dia mati, ya. Maka kerana tu Allah Ta'ala la yamut, tidak mati, bahkan hayyun, hidup. Allazi la yamut, yang tidak sekali-kali mati. Yang mana hidupnya dia tu dengan sifat penghidup yang ada di zat dia. Maka sifat penghidup ni seolah-olah syarat pada waqi', pada realiti. Seolah-olah syarat pada waqi', pada realiti, ya. Atau syarat sengoti fit ta'aquli, pada akal, pada fikiran akal kita. Apa syarat apa? Syarat tu sahihu lahu, mengesahlah baginya bagi sifat hayat ni. Tu sahihu lahu, mengesahlah baginya bagi zat Allah Ta'ala tu, an yattasifa, bahawa bersifatlah ia zat Allah Ta'ala bil qudrati, dengan sifat berkuasa, wal iradati, dengan sifat penentu, wal ilmi, dengan sifat pengetahuan, wa ghairihi, dan lain daripadanya, minas sifatil ma'ani, daripada segala sifat-sifat ma'ani. Gitu. Baik. Baik, habis itu. Maka hidup Allah Ta'ala itu tiada dengan nyawa. Dah. Tuh. Wahayatullahi Ta'ala bisifat bizatihi laisat binafsin binafasin walaisat biruhi. Nah, itulah. Tuh. Jadi kira-kiranya sifat-sifat lain, sifat-sifat kudrat, iradah, ilmu, samak, basar, kalam tu terhenti orang panggil dengan sifat hayat. Maka kerana itulah ditakhirkan hayat ni. Dah.
Ditakhirkan hayat. Wa innama ukhiral hayatu ala anha wa in kanat sifatu mutawaffiqatun 'alaiha li'annaha la tata'allaku. Ulama dia ada kadang-kadang ulama dia bila hayat dulu, sifat ma'ani ni hayat dulu. Kalau yang membela hayat dulu tu kerana sifat hayat tu menjadi seolah-olah syarat pada wakil nak mengesahkan zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat, iradat, ilmu, atau syarat sengati fit ta'akuli. Tapi hak ni kenapakah orang panggil sifat hayat ni dibila ke dia? Dia sebutnya dalam kitab Fathul Majid, wa innama ukhiral hayatu, dan hanya sahaja ditakhir, dikebelakangkan hayat, sifat perhidup, anha daripada kudrat, iradat, ilmu. Wa in kanatis sifatu, sedangkan segala sifat-sifat kudrat, iradat, ilmu tu mutawaffiqatun, terhenti alaiha, di atas sifat hayat. Kerana apa? Li'annaha, kerana bahawasanya sifat hayat tu la tata'allaku, tidak ada ta'alluq. Sifat hayat tu tidak ada ta'alluq. Kemudian wali anna dilalatal fi'li, kerana bahawasanya pengertian secara langsung hak diretinya alal qudrati, di atas kudrat, wal iradati, kemudian baru kita reti iradat, wal ilmi, kemudian baru kita berhenti kita dapat faham ilmu. Sekira-kira orang panggil benda hak makhluk kita manusia ni boleh faham. Hak kita boleh nampak selalu gapo? Ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat Allah Ta'ala, pastilah. Tu kipah musim, macam-macam perkara hak berlaku sekarang ni, kita dapat faham bahawasanya ini kesan daripada ta'alluq tanjizi hadis bagi sifat kudrat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat belakang ni. Senang cakap gitu. Dia buat apa yang dia tentu sedia kala lagi. Tu dia tentu dengan apa? Dengan sifat penentu, iaitu iradat. Reti dengan sifat iradat pula. Apa hak dia tentu dan apa hak dia buat. Apa hak dia buat sekarang ni dan apa hak dia tentu sedia kala lagi, dia tahu belakang dah sejak sebelum daripada makhluk ni ada lagi. Itu. Jadi retilah kudrat, iradat, ilmu dengan secara pelaturan akal. Maka kerana itu ditakhirkan sifat hayat. Itu. Baik, disebut dalam kitab kita ni, maka hidup Allah Ta'ala itu tiada dengan nyawa. Bukan dengan nyawa susah-susah menapah. Dan nafas tidak dengan nafas, tidak dengan ruh. Tu wahayatullahi Ta'ala bisifatil hayati, atau bizatihi boleh juga. Tapi nak zat tu bukan dengan zat dia tak, tapi sifat perhidup tu orang panggil hidup Allah Ta'ala tu dengan sifat perhidup yang ada di zat dia. Gitu. Wahayatullahi Ta'ala bisifatil hayati fi zatillahi Ta'ala. Begitu boleh. Laisat binafasin wa laisat biruhin. Bukan Allah Ta'ala hidup dengan menapah. Tu bukan. Kita kat kalau tutup ni tak menapah, mapuh ke. Bukan juga Allah Ta'ala hidup dengan roh. Bukan. Laisat biruhin wa laisat binafasin. Tak belaka tu. Maka sebab tu dalam kitab yang lain sebut begini, wahayatuhu laisat biruhin, dan bermula hidup Allah Ta'ala itu laisat biruhin, tidak dengan ruh. Bal hayatuhu, bahkan hidup Allah Ta'ala tu bizati ay bisifatil hayati fi zatihi Ta'ala, dengan sifat perhidup yang ada di zat Allah Ta'ala, ay min ghairi wasitati syai'in zaidin alaiha, daripada ketiadaan perantaraan sesuatu apapun yang lebih di atasnya, di atas sifat perhidup dan zat Allah Ta'ala. Mana misal karuhi, seperti roh. Macam kita bukan hidup dengan jasad. Kita bukan hidup dengan jasad sebenarnya. Kita hidup tu dengan sesuatu yang asing daripada jasad kita. Apa? Diri roh. Diri roh. Ada roh dalam tubuh kita ni.
Gapo dia ke roh? Ni tak ada siapa dia boleh cerita. Bahkan orang menanya kepada Nabi SAW, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Orang menanya kepada engkau, Nabi Muhammad SAW, yas'alunaka 'anir ruh, tentang ruh tu apakah benda ruh-ruh ni? Dah. Jawab, qulir ruhu min amri rabbi. Kata Nabi Muhammad, ruh tu urusan Tuhan. Nah, wajibnya kita percaya ada roh. Duduk di mana roh ni? Nah, kalau buka kulit ada daging, kalau buka daging ada tulang. Duduk mana roh? Tak boleh siapa dia tunjuk roh duduk mana. Tapi ada. Dalilnya ada kalau kita cabut bulu rambut sakit lah. Itu tanda kata bahawasanya roh tu ada. Nah, dia boleh mengerti sakit, demam, sehat, happy, gembira, suka, duka, cita. Ini ni roh lah kan ni. Roh. Jadi roh tu orang panggil syai'un zaidun. Benda hak lebih daripada jasad. Maka Allah Ta'ala min ghairi wasitati syai'in zaidin 'alaiha. Mana misal syai'in zaidin, sesuatu yang lebih tadi tu. Karruhi, seperti roh. Seperti roh. Roh ni bukan jasad. Roh tu zat yang lain. Bukan sifat bagi jasad, bukan. Maka faliza, kerana demikian itu, faliza, maka kerana inilah, kerana Allah Ta'ala tidak hidup dengan roh, bahkan Allah Ta'ala hidup dengan sifat penghidup yang ada di zat Allah Ta'ala, la ya'tarihil mautu, tidak mengenai tidak mengenai akan dia Allah Ta'ala tu al-mautu, oleh mati. Tak mengenal mati. Bi khilafi hayatil hawadisi, hal keadaan bersalah tak serupa dengan hidup bahasa baru ni. Hidup bahasa kita ni, manusia ke lembu kubah, itik tanaman, bukit buka, gunung gana, tumbuh-tumbuhan, kau tak kira lah. Orang panggil hayat, hidup yang hawadis, yang bahasa baru. Fa innaha, maka bahawasanya hidup yang bahasa baru ni bi syai'in zaidin, dengan sesuatu yang lebih, yang asing, ala zawatiha, di atas segala zat-zatnya yang baharu ni. Kita bukan hidup dengan jasad kita, bukan. Kalau tiap-tiap orang hidup dengan jasad, tak ada mati ya. Kerana orang mati tu berjasad tak? Berjasad lagi. Tak mati kerana apa? Kerana tak ada roh. Berarti makhluk ni hidup dengan sesuatu yang asing daripada zat dia. Apa? Roh tu lah. Roh tu sesuatu yang asing. Tu apa kata? Wahuwa ruhu. Syai'un zaidun tu ialah apa? Ruh. Maka faliza, kerana inilah, kerana kita tu hidup dengan roh, ya'tari hal mautu, mengenai ke atas zat-zat kita ni oleh mati. Gitu. Maka tak harus kita i'tikad Allah Ta'ala hidup dengan roh. Haram. Bahkan boleh jatuh kufur. Wala yajuzu i'tiqadu anna lahu ta'ala ruhan. Dan tiada harus, yakni haram, berpegang dalam hati kita, percaya, i'tiqad dalam hati kita, anna lahu, akan bahawa ada bagi Allah Ta'ala ruhan, ada ruh. Walau qadiman, walaupun ruh tu qadim sekalipun, tak boleh. Kita kata apa salahnya? Allah Ta'ala bersifat dengan ruh juga. Ada ruh di dalam, tidak. Kerana zat Allah Ta'ala bukan berjising, bukan jenis gemagar, bukan jenis bertokoh. Tidak boleh. Walau qadimatan, walaupun ruh kita i'tikad Allah Ta'ala ada ruh, tapi ruh yang qadim sekalipun tak boleh. Kerana berbilai dah jadi. Kerana roh tu bukan sifat, roh tu zat. Jadi kalau orang panggil Allah tu ada roh, bermakna Allah tu satu zat, patut roh tu satu zat yang lain pula. Kok mana nak boleh terima gitu? Tak boleh. Tu. Baik. Lepas tu kita kata Tuhan menjadikan kita hidup. Hidup kita tu dengan roh. Lepas tu sifat penghidupnya mana? Maka ulama sebut waqtalafa fil hayati warruhi binisbati lil hawadisi. Dan dibezakan
pada sifat pehidup kita makhluk dengan roh kita tu ada perbezaan binisbati lil hawadis, dengan nisbah kita hak jenis baharu ni. Lagu mana? Farruhu, maka bermula roh tu jismun, ialah satu jisim, satu benda yang bertokar juga, tapi latifun, yang halus, tak nampak. Macam udara ni lah, udara ni jisim sebenarnya, tapi halus, tak nampak. Dalilnya ada bila kita kibah berangin. Tu kata bahawasanya tidak kosong ni. Kalau kita nampak macam kosong ni bukan kosong, tapi ada orang panggil jisim halus. Itu apa? Hawa, udara. Maka farruhu, maka bermula roh tu jismun latifun, jisim yang halus. Mustabakun, yang mustabak. Mustabak ni mana? Berjeliga, bercampur bau, berjeliga. Mustabakun mana? Berjeliga, bercampur bau, bil badani, dengan jasad. Istibakul audil akhdari bil ma'i, seperti bandingannya ka istibakil audi, seperti berjeliganya orang panggil daun yang hijau, ka istibakil audil akhdari bil ma'i, dengan air. Tu bila kita jiru air atas daun, atas pokok dah, maka air tu menyerap masuk dalam daun. Supaya tu bandingnya je lah, bandingnya. Tapi air tu bukan roh, nak cerita katanya pada pihak berjeliga tadi tu. Kerana air pun orang panggil jismun latifun. Jisim yang halus, yang lembut. Itu. Ia boleh menyerap, berjeliga masuk, istibak dia panggil. Tu. Kalau gitu wal hayatu, dan bermula hidup kita tu pula aradun, ialah arak. Arak, benda hak baru Tuhan buat. Yakhluqullahu ta'ala, menjadilah akan hayat kita tu oleh Allah Ta'ala indar ruhi, di sisi ada roh dalam jasad kita. La birruhi, bukan dengan sebab roh, bukan. Ingat apa yang molek tu? Indar ruhi dengan birruhi tu beza. Kalau birruhi ni maknanya Allah Ta'ala menjadikan hidup kita makhluk ni dengan alatnya roh. Sedangkan roh tu bukan alat. Allah tidak memerlukan alat dalam apa-apa perbuatan dia. Dia jadi direct. Kalau gitu, kena kata gua di sisi ada roh, Allah Ta'ala jadikan hidup. Boleh tak? Tak hidup. Boleh koma di sini. Koma tu hidup lah, tapi tak boleh bergerak pergi ke mana-mana berapa. Hidup. Ada roh, ada. Itu. Tu nak cerita kata bahawasanya Allah Ta'ala jadikan makhluk ni hidup di sisi ada roh, bukan dengan roh. Di sisi ada roh. Gitu. Baik, habis. Jadi kita kena faham lah, Allah Ta'ala tu hidup tidak dengan roh, tidak dengan menyawa, tidak dengan menafah, dan tiada dengan sebab makan, bukan dengan sebab makan. Kita kan kalau tak makan agak kebulu, ramai mana hak mati kerana kebuluran, ada je. Maka Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makanan untuk dia hidup, tidak. Dan tiada dengan makanan ini, dan tiada dengan sebab makan dan minum. Kita kalau orang panggil haus tak minum ke, pakai mati dengan haus gitulah. Kita tu ada sabab musabab kita hidup. Maka Allah Ta'ala tidak ada sabab musabab bagi hidup Allah Ta'ala. Dia tidak berhajat kepada makan, dia tidak berhajat kepada minum. Dan bukan dia hidup dengan bernafas, dan tidak juga dengan roh, kerana kedua-dua tu ialah bahasa baharu. Bahasa baharu. Maka Allah Ta'ala hidup dengan bersepakai di zatnya sifat pehidup. Cukup kita iktikad gitu, sah dah. Mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pehidup. Lawan bagi pehidup mati. Mati. Jelas dah Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tuhan sebut selalu dengan lawan dia. Bergantung, bertawakullah kamu di atas Tuhan yang maha hidup, allazi la yamut, yang tidak mati. Bila sahabat dia hidup, tentu tidak dia mati. Gitu. Bila mesti dia hidup, tentu tidak dia mati. Dua-dua kena i'tikad dua-dua. I'tikad lagu mana dua-dua? Mesti Allah hidup. Itu dia panggil wujubul wajib.
Lawan hidup, mati Allah Ta'ala. Apa kita nak i'tikad Allah mati? Tentu tidak Allah mati. La yamut. Itu. La yamut tu orang panggil istihalatul mustahil. Yamut tu mustahil. La yamut tu istihalatul mustahil. Istihalatul mustahil wajib juga kita i'tikad. Gitu. Tu mustahil ia Allah mati. Mustahil dengan mana? Istihalah. Karena ia Allah mati itu memang mustahil. Hak dihukum dengan akal dengan istihalah dipanggil mustahil. Karena ia Allah mati itu termasuk daripada ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Ai subutuhu. Mana sifat yang akal kita tak boleh nak nampak, tak boleh nak fikir, nak kata ada. Ada dengan mana sungguh. Tak boleh nak fikir, nak kata ada. Nak kata sungguh. Tak boleh. Mana sifat tentu tidak lagi tak ada. Apa? Mati Allah ni benda tentu tidak lagi tak ada. Hak kita nak i'tikadnya apa? Tentu tidak Allah mati. Allah mati itu sifat tentu tidak. Jadi hak betulnya istihalatul mustahil. Kena kata gini. Istihalah ia Allah Ta'ala tu mati. Ini Melayunya bunyinya tentu tidak ia Allah tu mati. Lepas tu hanya wajib, yani hanya mesti Allah Ta'ala tu hidup selama-lamanya. Selama-lama. Begitu. Habis itu. Kemudiannya kita akan masuk pula dalil. Ada pun bermula tanda, yakni dalil. Tanda tu yakni dalil yang menunjukkan mesti Allah Ta'ala tu hidup dan tentu tidak dia mati. Wallahu alam. Kita berhenti situ dulu. Kita sambung semula pula insya-Allah. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.